Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada kali ini, di mana pada sesi kali ini kita masih lagi dalam bab 6 iaitu tentang cabaran selepas pembentukan Malaysia. Dan pada sesi kali ini kita akan fokus pula tentang 6.2 iaitu tentang pemisahan Singapura. Jadi di sini kita akan lihat apakah faktor yang membawa kepada pemisahan Singapura dan kita lihat sedikitlah mengenai kronologi yang berlaku yang membawa kepada pemisahan Singapura. Pemisahan Singapura ni memang menjadi cabaran utama selepas pembentukan Malaysia. Malah masalah pemimpin yang berlaku antara pemimpin persekutuan dengan Singapura ini adalah disebabkan oleh 3 faktor iaitu faktor politik, faktor ekonomi dan juga sosial yang telah pun ada sebelum Singapura menyertai Malaysia. Jadi masalah inilah kita lihat yang membawa kepada faktor pemisahan Singapura. Di sini cikgu nak menerangkan kepada kamu mengenai faktor pemisahan Singapura dengan lebih terperinci. Kita lihat dahulu dalam faktor politik. Dalam politik, kita lihat kepada Lee Kuan Yew, di mana beliau menyatakan peranan Singapura ni terhad. Jadi Lee Kuan Yew ni tak puas hati. Yang keduanya ialah wujudnya konflik antara pemimpin, iaitu antara PAP iaitu People Action Party, ini daripada Singapura lah di bawah Lee Kuan Yew dengan Perikatan. Jadi dah wujud pula konflik antara pemimpin. Dan yang ketiga kita lihat pula kepada kempen Malaysia. Kempen Malaysia ini telah dikemukakan oleh Lee Kuan Yew. Di mana di bawah kempen Malaysia ni, Lee Kuan Yew menuntut hak sama rata untuk semua kaum. Tuntutan Lee Kuan Yew ini sebenarnya menimbulkan keresahan dalam kalangan rakyat. Jadi ini kita lihat faktor politik, iaitu yang pertama, Lee Kuan Yew tak puas hati kerana peranan Singapura terhad. Yang kedua, dah wujud pun konflik antara pemimpin People Action Party dengan Perikatan. Dan yang ketiganya ialah kempen Malaysia, iaitu kempen yang menuntut hak sama rata untuk semua kaum. Jadi itu dalam faktor politik. Jom kita lihat pula apa pula dalam faktor ekonomi. Dalam ekonomi ni, Singapura dituntut pembukaan pasaran bersama disegerakan. Ini tuntutan daripada Singapura supaya pembukaan pasaran bersama ni disegerakan. Dan yang keduanya, Singapura tak puas hati. Sebab apa Singapura ni tak puas hati? Sebab dia tidak puas hati dengan cadangan cukai yang perlu diberi kepada kerajaan persekutuan. Jadi cadangan cukai ini menyebabkan Singapura tidak puas hati. Dan yang ketiganya, dilihat di sini di mana Singapura mahu mengenakan kadar faedah sebahagian daripada pinjaman sebanyak 150 juta ringgit kepada kerajaan persekutuan untuk membangunkan Sarawak dan Sabah. Jadi ini 3 faktor ekonomi yang membawa kepada faktor pemisahan Singapura. Iaitu yang pertama, dituntut supaya pembukaan pasaran bersama disegerakan. Yang keduanya, tidak puas hati dengan cadangan cukai yang perlu diberi kepada kerajaan persekutuan. Dan yang ketiganya ialah Singapura mahu mengenakan kadar faedah daripada pinjaman sebanyak 150 juta kepada kerajaan persekutuan. Jadi ini kita lihatlah dalam faktor ekonomi. Jadi kita lihat tadi 3 dalam faktor politik, 3 dalam faktor ekonomi. Dan kita lihat dalam sosial, dalam aspek sosial ini kita akan fokus kepada masalah perpaduan. Jadi apa masalah perpaduan yang berlaku di sini? Apa yang berlaku di sini ialah rusuhan kaum di Singapura pada 21 Julai 1964. Rusuhan kaum ini telah menimbulkan ketegangan kaum. Kenapa berlaku rusuhan kaum ini? Rusuhan kaum ini berlaku ekoran daripada usaha menuntut persamaan hak yang sama rata bagi semua kaum. Jadi, ia telah menjadi isu antara kaum. Jadi, ini antara faktor pemisahan Singapura iaitu faktor politik, ekonomi dan juga sosial yang kita fokus kepada masalah perpaduan. Cikgu harap kamu dapat gambaran di sini mengenai ketiga-tiga faktor ini. Kemudiannya, kita akan lihat pula kepada peristiwa kepada pemisahan Singapura daripada Malaysia. Jadi di sini cikgu letakkan garis masa, di mana kalau garis masa ni kita akan mulakannya daripada bawah. Jadi pada 29 Jun
1965, di sini kita lihat dah berlaku kegagalan rundingan antara Tun Abdul Razak Husin dengan Lee Kuan Yew. Ini pada 29 Jun 1965. Pada 1 Julai 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mengarahkan Tun Abdul Razak bermesyuarat dengan beberapa menteri seperti kita ada di sini Dr. Ismail Abdul Rahman, Tan Siew Sin dan juga V.T. Sambantan untuk berbincang tentang perpisahan Singapura ini. Dan kemudiannya pada awal Ogos 1965 pula, Mesyuarat Khas Kabinet Malaysia telah bersetuju dengan rancangan pemisahan. Dan pada 7 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Lee Kuan Yew telah menandatangani persetujuan untuk Singapura keluar daripada Malaysia. Dan pada 9 Ogos 1965, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah membawa usul pemisahan Singapura ke dalam Parlimen Malaysia. Dan Parlimen telah meluluskan rang undang-undang pemisahan Singapura. Sebab tu sebelum ni dalam bab 2 kita ada belajar mengenai perlembagaan, di mana bila kita belajar mengenai pindaan dalam perlembagaan, kita ada menyentuh mengenai pindaan 1963 dan juga pindaan pada tahun 1965. Jadi pindaan yang berlaku di situ 1963 yang membawa kepada kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura ke dalam Malaysia. Jadi berlaku pindaan di situ. Sekarang ni pula Singapura keluar daripada Malaysia. Jadi di sini kita lihat berlaku lagi pindaan di dalam perlembagaan di mana perkara-perkara yang berkaitan dengan Singapura akan dikeluarkan daripada perlembagaan negara. Jadi ini gambaran mengenai kronologi pemisahan Singapura daripada Malaysia. Di sini secara tidak langsung kita dapat lihatlah di mana pemisahan Singapura daripada Malaysia ini memang dah tidak dapat dielakkan lagi. Malah kenapa kerajaan mengambil langkah ini? Antara sebabnya adalah untuk menjaga kepentingan kedua-dua buah negara dan juga untuk kemakmuran rakyat. Satu yang pasti di sini di mana kita telah menggunakan rundingan untuk menyelesaikan isu yang berlaku dan kita tidak menggunakan kekerasan. Ini yang perlu kita contohi di mana untuk menyelesaikan sesuatu masalah kita perlu menyelesaikannya secara baik iaitu secara rundingan supaya kita dapat mengelak daripada berlaku sebarang kekerasan maupun keganasan. Ini menunjukkan Kerajaan Akbar yang menunjukkan pemisahan Singapura daripada Malaysia. Dan ini merupakan Tunku Abdul Rahman dan ini pula merupakan Lee Kuan Yew. Jadi cikgu harap daripada apa yang cikgu terangkan kepada kamu, kamu dapat manfaat yang sebaiknya dan semoga usaha kita diberkati dan kejayaan milik kita semua. Jadi berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.